boleh menjual sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Tuhfatul Tullab ala Idahil Albab, ke surat 84. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, sak topik dia wali merintah dua pihak iaitu pihak ijab dan pihak qabul. Dan tiada harus bagi seorang memerintahkan dua taraf iaitu ijab dan qabul. Taraf ni sisi lah, ataupun dalam kitab Sirajul Huda tadi dia terjemah tepi. Mana sisi ijab dan qabul. Seseorang wali tak boleh dia wakil ataupun dia tu menjadi tukang yang mengijabkan qabul ataupun mengqabulkan nikah. Tak boleh. Melainkan makna boleh nenek nyonya seorang jua, ini datuk. Nombor satu, yakni dikehendaki dengan nenek itu, iaitu nenek bapak bagi bapak perempuan itu. Intaha Mishkatul Masabih Mishkatul Misbah, ke surat 102. Maka dikahwinkan, yakni mengkahwinkan oleh nenek tadi akan dua cucunya nenek tadi. Nombor dua, yakni pertamanya anak perempuan bagi anak lelakinya nenek. Makna datuk ni ada anak lelaki, kemudian anak lelaki itu ada anak perempuan. Jadi anak perempuan tu cuculah. Keduanya anak lelaki bagi anak lelaki yang lain. Keduanya ialah anak lelaki bagi anak lelaki yang lain. Makna bukan anak lelaki dia, maknanya sekarang ni anak lelaki lain ni menikah dengan anaknya yang perempuan. Menikah dengan anaknya yang perempuan, menghasilkan anak laki-laki. Jadi nenek ataupun perempuan ni menikahkan cucu perempuan dan cucu lelaki. Dengan syarat kata boleh untuk nenek ataupun datuk tadi menikahkan dua cucunya itu, tiada bapak keduanya cucu tadi. Dua-dua tu tak ada bapak. Atau ada ia cucu tadi gila atau lainnya. Noktah.
Seperti berkata nenek itu, datuk tu kata, ku kahwinkan cucuku si Fatimah dengan cucuku si Zaid, dan aku terimalah nikahnya itu baginya, bagi Fatimah tu. Jadi dialah tolong ijab, dialah tolong qabul. Seorang saja boleh buat begitu, iaitu nenek, iaitu datuk. Kashfun niqab kita tajuknya wali yang boleh mengungkapkan lafaz ijab dan qabul sekaligus. Kata musannif melainkan nenek jua. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap datuk yang menikahkan cucunya yang lelaki dengan cucunya yang perempuan, dalam keadaan datuk tersebut yang mengungkapkan lafaz ijab nikah dan lafaz qabul nikah sekaligus. Jadi pandangan dalam kitab kita Syekh Daud Al-Fatani ni seolah-olah nampak kata sah lah. Maka sebenarnya berlaku khilaf ulama. Jadi pandangan yang pertama merupakan pandangan yang asah, iaitu sah pernikahannya. Itu pandangan yang disebutkan oleh Syekh Daud mana sah. Hal ini berlaku kerana kuat hak kewalian datuk tersebut. Tu illah bagi kata sah. Hak kewalian bagi perempuan, bagi datuk tu kuat lagi, iaitu selepas daripada matinya bapa dia. Yang kedua, tidak sah pernikahan tersebut. Hal ini berlaku kerana percakapan seseorang kepada dirinya sendiri tidak diambil kira. Tu illah dia. Illah bagi kata pandangan kedua tak sah sebab tak bolehlah diambil kira dia bercakap diri sendiri. Tak boleh, mestilah dua pihak. Sebabkan dua taraf, dua pihak. Satu pihak ijab, satu pihak qabul. Jadi pandangan kedua kata tidak sah atas dasar kata tak boleh dua orang dalam satu orang dalam dua pihak. Dia tak boleh dalam masa yang sama dia pihak ijab, tak boleh dalam masa yang sama dia pihak qabul. Mestilah orang berbeza. Seperti mana datuk bercakap nisbah dirinya itu mengungkapkan lafaz ijab, dalam masa yang sama nisbah dirinya sendiri juga mengungkapkan lafaz qabul. Sebab tu dia kata tidak sah. Sebab tidak ada dua pihak yang berlainan. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan hadis secara marfu'. Marfu' ni hadis yang diriwayatkan sampai namanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis marfu' tadi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis mauquf daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mauquf terhenti pada sahabat, bahawasanya tidak ada sama sekali nikah melainkan dengan sebab 4 orang, iaitu orang yang meminang, iaitu calon suami, seorang wali dan 2 orang saksi. Jadi ini dia panggil Allahumma salli Muhammad. Jadi dia panggil ni hadis berkenaan dengan perlunya ataupun sahnya, bolehnya terjadi pernikahan tersebut dengan sebab sabitnya 4 orang. Pertamanya calon suami, keduanya seorang wali, dan yang ketiganya ataupun ketiga keempat iaitu 2 orang saksi. Sekarang ni datuk ni dialah yang ijab, dialah yang qabul. Lagu mana boleh? Boleh untuk datuk sahaja. Itu untuk pandangan kedua tu tak sah. Sebab apa nama tadi? Dari sudut ijab dan qabul tu orang yang sama. Pandangan yang asah kata boleh kerana nisbah kepada kekuatan kewalian pada datuk. Datuk perlu mendatangkan ijab dan qabul nikah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa menurut pandangan yang mengatakan sah akad nikah tersebut, berlaku khilaf pandangan ulama dari sudut akad ijab dan qabul tersebut. Khilaf kepada 4 pandangan. Pandangan asah disyaratkan mendatangkan kedua-dua lafaz ijab dan qabul nikah. Itu seperti mana yang Syekh Daud datangkan. Dia kata, ku kahwinkan cucuku si Fatimah, ku datangkan cucuku si Fatimah dengan cucuku si Zaid, dan aku terimalah nikahnya, nikah Fatimah tu baginya, bagi Zaid tadi. Tu nombor 3 tak baca lagi tadi. Tidak harus hadaf lafaz dan tatkala akad. Sebab nak bagi beza antara ijab dan qabul. Sebelum dan tu lafaz ijab, selepas dan tu itu lafaz qabul. Maka dia ataf ataupun dipisahkan dengan lafaz waw ataupun dan. Maka dari sudut pandangan asah ni kata kena syarat, kena letak dua-dua sirah tu pada seorang datuk. Kedua, memadai mendatangkan salah satu daripada 2 lafaz hijab dan qabul. Sama ada datuk tersebut hanya mengucapkan lafaz ijab sahaja
ataupun lafaz qabul saja. Nombor 2 salah satu. Ketiganya, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa sebahagian pandangan ulama menyatakan memadai wali tersebut mengucapkan lafaz ijab nikah sahaja. Ni dia makna ta'il lah ni. Tadi hak nombor 2, pandangan kedua, mana boleh pilih sama ada dia itu ijab saja ataupun qabul saja. Tapi pandangan C pula, Syekh Khatib membawa pandangan sebahagian ulama yang kata memadai dari sudut sah, yakfi, memadai kalau ucap lafaz ijab sahaja tanpa kepada qabul. Okey. Pandangan D pula, pengarang Al-Istisqa dan At-Tanqih, dia kata disyaratkan ketika wali mengucapkan lafaz qabul tersebut dengan mengatakan dan aku terima nikahnya. Mana ada lafaz dan tu, dengan mengucapkan lafaz aku. Syekh Daud ni dan akulah. Okey. Dengan mengucapkan lafaz aku habis. Jikalau wali tersebut tidak mengucapkan lafaz dan, maka tidak sah pernikahannya. Sebab tu ta'liq kita ni dia tulis nombor 3 tadi, Mishkat Misbah tu. Dia Mishkatul Misbah ke Masabih ni? Dulu Masabih tak silap. Tak ingat gitu. Oh, Tangkik silap. Tangkik. Mata jauh tak nampak. Apa tadi? Jadi betul lah yang kata Syekh Daud tadi, dia buat ta'liq. Tuhfatul Tulak kita buat ta'liq, kata tak harus hadzaf lafaz dan. Makna dan tu nak memisahkan antara ijab sebelum dan lafaz qabul selepas dan. Pandangan asah kena datangkan dua-dua, dan Syekh Daud mendatangkan dua-dua, menurut maknanya dia tu menuruti pandangan asah. Jadi kita Kasyfun Niqab kita ni, bila kita baca Kasyfun Niqab ada khilaf-khilaf ni, kita boleh tengok Syekh Daud pilih hak mana. Macam majlis minggu lepas, Syekh Daud menurut dalam kitab An-Najmul Wahash, pandangan asah dia lain. Dalam Khatib Syibini dengan Tuhfah, pandangan asah dia lain. Jadi Syekh Daud pilih pandangan asah menurut Tuhfah dan Mughni, bukannya An-Najmul Wahash. Ada masalah tu lah. Jadi bila kita buat Kasyfun Niqab, kita boleh tengok, oh Syekh Daud ni pilih mana satu. Dihikayatkan dalam bab jual beli akan satu pandangan bahawasanya memadai dengan niat sahaja. Sudah. Niat sahaja. Tak payah nak sirah-sirah. Namun begitu, tidak didatangkan pandangan memadai dengan niat tersebut dalam bab pernikahan. Itu bab jual beli. Pernikahan tidak berlaku. Hal ini berlaku kerana dua orang saksi tidak dapat menilai ijab dan qabul tersebut dengan semata-mata diniatkan keduanya. Itu kita bahas dalam bab syahidan dulu. Tak memadai niat. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh ittila', tidak boleh menembusi dan juga memerhati hati tu nak niat apa. Jadi dia kena lafaz, kena fiqh ni dia zahir, maka kena hukum, kena lafazkan supaya zahir apa hukum dia. Syarat datuk menjadi wali nikah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syibini dalam Mughni telah menjelaskan bahawa masalah datuk boleh menikahkan cucunya yang perempuan dengan cucu yang lelaki tersebut dengan sabit 3 syarat. Bukan secara mutlak. Yang pertama, bapa anak lelaki tersebut tidak mempunyai hak kewalian. Sebab apa? Kembali kepada bab walilah, mungkin sebab gila. Ataupun dia ada tapi dia tak ada syarat-syarat kewalian, syarat-syarat yang berhak untuk dia jadi wali pada seseorang terluput, maka dipindah pada datuk. Kedua, cucu lelakinya itu mahjur alaih, sama ada disebabkan masih kanak-kanak kecil ataupun gila ataupun safih. Makna kalau dewasa gini, dia tak kecil lagi, dia dah berakal dan dia tidak safih, tak boleh lah. Jadi 3 ni salah satu. Bersih budak kecil ataupun gila ataupun safih, barulah boleh datuk tadi menikahkan dia dengan cucunya lain. Seterusnya, cucu perempuan tersebut itu masih dara ataupun gila. Makna janda tak boleh, sebab bila janda hilang hak mujbir. Ataupun gila. Gila ni secara mutlak memang boleh lah wali nak nikahkan dia. Syarat ini memberikan faedah bahawa datuk ini merupakan wali mujbir bagi perempuan tersebut. Wali mujbir yakni selepas bapa dia tak ada. Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dan selainnya daripada para ulama Iraq telah berpendapat sedemikian. Dia ada Al-Iraqiyun, Al-Baghdadiyun, lagi satu Al-Khurasaniyun, dengan apa satu lagi? Baghdad, Iraq, Khurasan, ada tu lagi. Al-Iraqiyun, Baghdadiyun,
Khurasani. Ada seorang katanya. Kufiyun. Kufiyun Gu 4 tu. Jadi kalau 4 ni biasanya dibahaskan dalam majmuk lah, level-level majmuk lah. Pandangan Iraq sini, pandangan Baghdad gini pula. Terhadap nas Imam Syafi'i. Dia nak memahami nas Imam Syafi'i, jadi berlaku khilaf lah ashabul wujuh kita tu terhadap apa yang dapat difahami daripada perkataan nas Imam Syafi'i. Maka tubiklah beberapa turuk jawapan. Datuk tidak boleh menikahkan 3 jenis cucu perempuan. Ni Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa hasil daripada pemahaman terhadap 3 syarat di atas, maka datuk tersebut tidak boleh menikahkan cucunya seperti mana berikut. Pertama, cucunya yang telah janda. Kedua, cucunya yang telah baligh. Yang ketiga, cucunya yang berakal. Jadi jarang sangatlah yang boleh nikah ni. Sebab biasa semua dah besar belaka dah. Dan semuanya baligh. Tak semuanya, tak semesti janda. Ada yang dara juga. Datuk menikahkan hamba lelakinya yang kanak-kanak dengan hamba perempuannya. Syekh Adamiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau kita hendak mengatakan bahawa harus bagi datuk mengijbarkan hamba lelakinya yang masih kanak-kanak. Ijbar ni inilah wali mujbir lah yang boleh paksa nikah ke orang ni. Jadi kalau kita kata harus bagi datuk mengijbarkan hamba lelakinya yang masih kanak-kanak dengan hambanya yang perempuan, mana dia menikahkan sesama hamba dia sendiri, hamba perempuan dengan hamba lelaki. Kalau kita kata ada hak ijbar datuk ni, maka perbahasannya ialah seperti mana perbahasan datuk menjadi wali bagi dua belah pihak sekaligus, ataupun memerintahkan dua taraf, iaitu ijab dan qabul sekaligus, iaitu macam tadi. Itu atas qaul yang kita kata kalaulah datuk ini ada hak untuk mengijbarkan hamba lelaki yang masih kanak-kanak dengan hamba perempuan dia. Kalau kita kata gitulah, maka dia sama macam hukum tadi. Dia boleh perintah ataupun dia boleh menjadi wali bagi dua belah pihak, ataupun istilah dia bagi dua taraf. Taraf ni dua pihak lah, iaitu ijab dan qabul. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau kita berlaku atas pandangan yang mengatakan orang tersebut ada hak ijbar, maka sah pernikahan tersebut. Sebaliknya, jika kita berpandangan atas pendapat mengatakan tidak ada hak ijbar, maka tidak sah pernikahan tersebut. Menurut pandangan asah, tidak ada hak ijbar atasnya. Selesai. Tak ada hak atas hamba lelaki dan hamba perempuan untuk paksa dia nikah. Hakim menikahkan orang gila lelaki dengan orang gila perempuan. Sekarang ni orang gila dengan orang gila. Siapa nak nikahkan? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa jikalau hakim hendak menikahkan orang gila lelaki dengan orang gila perempuan, maka tiada nas sama sekali dalam syarak untuk membolehkannya. Hal ini berdasarkan qiyas bahawa seseorang tidak boleh menjadi wali bagi dua pihak ataupun tidak boleh memerintahkan dua taraf, yakni ijab dan qabul. Makna hakim pun tak ada hak untuk jadi dua belah pihak, melainkan datuk saja. Datuk tadi itu yang memenuhi syarat-syaratnya masih boleh dia tu berada belah pihak ijab dan qabul. Tapi hakim tak boleh. Tidak ada nas. Nas ni boleh dua lah. Nas sama ada dalil Quran hadis, ataupun nas itu perkataan Imam Asy-Syafi'i, yang mana dipahami oleh al-ashab Asy-Syafi'iyah apa maksud Imam Syafi'i. Nak tahu perbahasan ashab yang khilaf-khilaf tu kena pergi mutawwalat lah. Biasanya kalau kitab-kitab syarah minhah ni sekadar nukil hak muktamad je dah. Dia malah dah nukil hak khilaf-khilaf, melainkan rajin sikit dia nukil lah. Tapi kalau majmuk tu dia siap dah lah khilaf, lepas tu dia kritik pula pandangan ashab yang kata faham gini daripada nas Syafi'i tak betul, dengan dalil dia sekian. Tu panjang lebar lah. Hukum bapa saudara menikahkan anak perempuan bagi saudara lelakinya. Bapa saudara menikahkan anak perempuan bagi saudara lelakinya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa harus bapa saudara menikahkan anak perempuan bagi saudara lelakinya dengan anaknya yang telah baligh. Dengan anaknya, anak bapa saudara tadi yang telah baligh. Bapa saudara menikahkan anak perempuan bagi saudara lelakinya. Mana nisbah anak perempuan tu dengan dia bapa saudara. Bapa saudara tu ada saudara lelaki. Saudara lelaki tu ada anak perempuan. Nisbah anak perempuan dengan dia bapa saudara lah. Dia menikahkan siapa? Dia menikahkan dengan anak pak saudara tu yang telah baligh. Bukan itu sahaja, bahkan harus
Dah lagu mana ni? Tu biasanya kalau pak dia matilah. Ni kisah pak dia matilah kau ni. Bukan itu sahaja, bahkan harus sepupu lelaki menikahkan sepupunya yang perempuan dengan anaknya yang telah baligh. Anaknya sepupu lelaki yang telah baligh. Boleh juga. Sebab sepupu kan di sudut wali tertib tu ada sepupu yang ikut tertib, ada sepupu. Sepupu tu boleh jadi wali. Jadi dengan syarat semua yang atas tu matilah kau lah. Pak mati, datuk mati, semua matilah kau. Sampai tinggal sepupu, kemudian sepupu hak perempuan ni nak nikah dengan anak sepupu lelaki dia. Boleh? Boleh. Dia jadi wali ya? Sebab semua tertib wali semua habis mati dah. Tu. Jadi boleh. Hal ini berlaku kerana pada masalah ini tidak berlakunya pemerintahan antara dua taraf, iaitu ijab dan qabul. Tidak berlaku sebab yang qabul siapa? Anak dia tu. Yang ijab siapa? Yang ijab sepupu dia ni. Tu. Jadi siapa yang qabulkan? Anak dia tu. Siapa yang ijabkan? Sepupu dia ni, kerana dia wali kepada sepupu perempuannya. Jadi tidak berlaku dua taraf. Yang berlaku dua taraf yang sah ni hanyalah datuk dengan syarat-syaratnya yang tadi. Maka jikalau bapa saudaranya menikahkan anak perempuan bagi saudara lelakinya dengan anaknya yang masih budak kecil, maka tidak sah pernikahan tersebut. Dia mesti syaratnya baligh. Pak saudara tadi nak menikahkan dengan anak saudaranya yang perempuan dengan anaknya, syaratnya mesti baligh. Kalau kanak-kanak tak boleh. Anak laki dia tu mesti baligh. Kalau masih budak kecil tak sah. Begitu juga tidak sah pernikahannya jikalau sepupu lelaki menikahkan sepupu perempuannya dengan anaknya yang masih kecil. Syaratnya mesti baligh. Hal ini berlaku kerana tidak hadirnya 4 orang dalam majlis, iaitu suami, wali dan 2 orang saksi. Dah mana suami tu kecil? Kecil tu tak iktibar. Dia tidak diiktibar sebagai boleh jadi suami lagi. Tu suami yang kanak-kanak tidak sah menerima. Tu kata. Mana walaupun dia tu suami, tapi dia dari sudut syarak tak kira suami. Kalau dia ucap qabul pun tak sah. Suami yang kanak-kanak tidak sah menerima ataupun mengungkapkan qabul nikah, maka walinya yang perlu menjawabnya. Wali pula. Tadi wali pada perempuan, lepas tu nak qabulkan dia pula jawab. Tak boleh jadi dua taraf. Sekarang ni contoh sepupu laki, sepupu perempuan nak nikah dengan anak sepupu laki, anak sepupu yang laki. Jadi sekarang ni semua mati dah sepupu perempuan yang wali, kecuali dia lah jadi wali. Lepas tu dia pun kata, saja aku nikahkan adik kau dengan sepupuku sekalian, dengan mas kahwin tersebut. Lepas tu dia budak kecil, siapa yang akan jawab? Dia sendiri pula. Tak boleh Jadi ada dua taraf, ijab dan qabul. Tak boleh. Dia nak jawab tak sah sebab dia masih kecil. Maka walilah yang perlu menjawabnya. Dalam keadaan yang sama, wali yang tersebut menjadi wali kepada anak perempuan bagi saudara lelakinya. Ini sebuah bapa saudara lah, ataupun wali kepada sepupunya yang perempuan. Ini sebuah sepupu. Sepupu lelaki menjadi wali kepada sepupu perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Sekarang ni tadi dengan nikah anak dia, ni nak nikah dengan dia sendiri. Sepupu halal. Bukannya mahram. Lepas tu nak nikah sekarang ni pula, wali dia semua matilah ke? Dia seorang yang sepatutnya jadi wali. Tu. Syekh Adamir rahimahullah telah menerangkan dalam Najmul Wahash bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan sepupu lelaki menikahkan dirinya sendiri dengan sepupu perempuan dalam keadaan sepupu tersebut menjadi walinya. Boleh tak sekarang ni dua taraf, dia ni ijab dan dia lah qabul? Boleh ke dia? Khilaf ulama. Pertama, tidak boleh sepupu lelaki menjadi wali kepada sepupu perempuannya dalam keadaan diri sepupu lelaki itu sendiri ingin bernikah dengannya. Mana kena pindah wali lain. Hal ini berlaku kerana berdasarkan hadis Nabi SAW yang lepas, iaitu tiada sama sekali pernikahan melainkan dengan hadirnya 4 orang, iaitu calon suami, wali dan 2 orang saksi lelaki. Sekarang ni calon suami dengan wali orang yang sama. Tak boleh ikut hadis ni. Selain itu, perkara yang diharuskan oleh syarak kepada datuk untuk memerintahkan 2 taraf, iaitu lafaz ijab dan qabul, tidak berlaku sama sekali pada sepupu laki, hanya berlaku pada datuk saja. Bab menikahkan 2 sisi, ijab dan qabul, pihak ijab dan pihak qabul, mana yang boleh? Datuk saja. Sepupu tak boleh. Yang kedua, boleh sepupu lelaki tersebut menikahkan dirinya sendiri dengan dirinya menjadi wali kepada sepupu perempuan tersebut. Bukan itu sahaja, bahkan boleh dikuatkan kebolehannya jikalau mendapat izin daripada sepupu perempuan tersebut. Dia dapat izin. Perkara ini dalam hadis, yakni perkara ini sabit dalam hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu telah berkata kepada Ummu Hakim binti Qaril, adakah kamu menjadikan urusan pernikahanmu kepadaku? Dia tanya.
Beliau menjawab, iya. Sepupu ni. Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tersebut berkata, aku bernikah dengan kamu. Noktah. Tu hadis dia. Namun begitu pandangan ini dapat dijawab dengan bahawasanya perbuatan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling bertentangan sama sahabat. Makna ada yang tak buat begitu, ada yang buat begitu. Maka dalam Sunan Abu Daud mengeluarkan hadis daripada Abdul Malik bin Umair bahawasanya Mughirah bin Syu'bah telah menyuruh seorang lelaki menikahkannya dengan seorang perempuan. Sedangkan Mughirah lebih utama nisbah wali daripada lelaki tersebut. Ni. Jadi ada pertentangan di kalangan perbuatan sahabat sendiri. Ada sahabat yang kata, dia boleh nikahkan dirinya sendiri. Ada sahabat yang tidak buat sedemikian. Jadi bila berlaku pertentangan begini, maka tidak boleh kita hukumkan sabit. Berlaku khilaf. Berlaku khilaf di kalangan sahabat ni, tidak boleh kita sabitkan kata boleh. Kena guna hak lain. Yang mana? Tak boleh. Okey. Jadi khilaf. Selesai. Sepupu lelaki kedua menjadi habis tu. Tajuk kita baru pula. Kata musannif rahimahullahu taala, hukum wali mengkahwinkan bagi diri sendiri. Dan tiada harus bagi anak mamak nyonya seorang itu, anak bapak saudara. Anak bapak saudara sepupulah. Jadi wali bagi perempuan jika ia anak mamak tadi hendak berkahwin dengan dia, dengan perempuan, bagi dirinya anak mamak. Ni lebih kurang tadilah. Dia nak menikah dengan sepupu dia sendiri. Lepas tu boleh tak dia jadi wali? Tiada harus bagi anak mamaknya itu jadi wali. Mana Syekh Daud kata tak boleh. Mana pandangan A lah. Bukan pandangan B. Tetapi hendaklah yang mengkahwinkan anak mamak itu mereka yang sedarjat dengan dia, dengan anak mamak. Mana anak mamak yang lain lah. Siapa lagi anak sepupu dia yang lain? Sepupu yang lain lah yang menikahkan dia. Tapi jika ada, kalau tak ada, dan jika tiada yang sedarjat tu, atau ada tetapi ab'ad, jauh, makna lepas anak sepupu siapa lah? Siapa? Ingat lagi tu. Lepas anak sepupu, bapak saudara bagi bapaknya. Jauh tu. Jauh sangat. Tak ada dah sepupu lain melainkan bapak saudara bagi bapak perempuan tu saja ada. Jadi ab'ad pula. Maka hakimlah yang mengkahwinkan dia kan anak mamak tadi. Nombor 4. Tidaklah wali yang ab'ad itu mengkahwinkan, intaha tuhfah. Dan demikian lagi qadi jika berkehendak ia qadi akan perempuan yang tiada bagi nyonya perempuan, walinya nyonya perempuan, maka mengkahwinkan perempuan itu khalifah bagi qadi, khalifahnya ataupun sultan. Tengok topik dulu. Sepupu lelaki kedua menjadi wali kepada sepupu perempuan untuk menikahkannya dengan sepupu lelaki pertama. Ni yang sedarjat tadi. Kata musannif mereka yang sedarjat dengan dia. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa harus sepupu lelaki yang pertama menikahkan sepupu perempuannya dengan sepupu lelaki yang kedua. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa sepupu lelaki tersebut sama ada sebibu sebapa ataupun sebapa, boleh berlaku. Hendaklah antara sepupu tersebut dengan sepupu yang lain sama darjatnya, dengan bahawa, ni taswir, sepupu lelaki pertama yang seibu sebapa ini terdapat dua sepupu yang lain, iaitu sepupu lelaki seibu sebapa dan sepupu sebapa. Mana sepupulah, tarahnya sepupu. Sama ada seibu sebapa atau sebapa. Maka yang akan menikahkan sepupu lelaki pertama bersama sepupu perempuannya ialah sepupu lelaki yang seibu sebapa. Sebab sepupu yang akan kahwin tu ialah sepupu lelaki seibu sebapa. Maka hak yang aulanya kita utamakan sepupu lelaki yang seibu sebapa. Kalau tak ada baru sepupu sebapa tadi. Hakim menikahkan sepupu lelaki yang berkehendak untuk bernikah jikalau tiada sepupu lelaki lain. Ni yang kata kalau tak ada. Kalau tak ada, hakim yang akan nikahkan. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala tadaan dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan orang yang akan menikahkan sepupu lelaki tersebut jikalau tiada sepupu yang lain yang akan menikahkannya, dengan bahawa sepupu yang seibu sebapa tersebut tidak ada sepupu lain melainkan sepupu yang sebapa sahaja. Jadi tak sedarjat lah. Pandangan yang asah, tapi khilaf.
Ada yang kata wali ab'ad boleh, ada yang kata hakim. Jadi Syekh Daud kata hakim. Mana dia pilih pandangan asah. Tu. Pandangan asahnya hakim akan menikahkannya kerana umum hak kewaliannya. Biasalah. As-sultanu waliyu man la waliyalah. Bila sultan kena habis belaka. Naib sultan, qadi, apa semua tu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Tuhfah bahawa hakim tersebut ialah hakim yang berada di wilayah orang perempuan. Tu yang kita dah bahas dululah. Kemudian yang kedua, pandangan kedua berpindah kepada wali ab'ad, maka tidak boleh hakim menikahkannya. Bila wali ab'ad, mana sepupu sebapak tadi boleh, ataupun tak ada sepupu sebapak, pindah kepada bapak saudara bagi bapak perempuan, sehinggalah ke atas. Jikalau sepupu perempuan tersebut berkata kepada sepupu lelakinya, nikahkanlah oleh engkau akan daku dengan dirimu, maka boleh hakim menikahkan perempuan tersebut dengannya melalui keizinan tersebut. Boleh. Seperti mana disebutkan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala rahimahullahu taala dalam Raudhah. Hal keadaan masalah ini berbeza pandangan dengan Imam Al-Bulqini rahimahullah. Namun begitu, jikalau sepupu perempuan tersebut mengatakan kepada sepupu lelakinya, nikahkanlah engkau akan daku sahaja, atau nikahlah oleh engkau akan daku dengan siapa yang engkau kehendaki, maka hakim tadi tidak boleh menikahkan perempuan tersebut dengan orang lain. Beza sirah. Tu minggu lepas kita dah bahas berkenaan dengan sirah izin macam mana. Sirah izin beza sikit ya, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi sekarang ni kalau yang tadi dia kata sepupu perempuan berkata pada sepupu laki, dia kata nikahkanlah oleh engkau akan daku dengan dirimu, diri sepupu laki tu lah, maka hakim tadi boleh menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki sepupu tadi. Boleh? Boleh. Sebab dia dapat izin dengan sepupu perempuan tadi, khabar ke sepupu laki kata nikahkanlah oleh engkau akan daku dengan dirimu, maka hakim tadi boleh menikahkan sepupu perempuan dengan sepupu laki dia. Okey. Lepas tu kalau perempuan tersebut kata nikahkanlah engkau akan daku sahaja tanpa denganmu, ataupun nikahlah oleh engkau akan daku dengan siapa yang engkau kehendaki tanpa disebut denganmu, maka hakim tak boleh menikahkan perempuan tersebut dengan orang lain. Pelik sirah beza-bezalah hukum dia. Orang yang berpangkat lebih tinggi daripada qadi menikahkan perempuan yang tiada wali sama sekali baginya. Inilah dia panggil ada tingkatan dia. Ada yang lebih tinggi daripada qadi, ada, iaitu khalifah dan sultan. Ada lagi tinggi, ada lagi tinggi. Sebab tu bila dia sebut hakim, qadi, khalifah, sultan, 4 ni biasa akan sebut dalam bab menikah ke orang. Jadi hak qadi ni bawah sikit daripada sultan. Sultan tu kira tinggi sekali lah. Ada lagi apa tu? Apa pemerintah? Dia panggil apa dulu? Sila dia. Khalifah ke? Khalifah. Masa macam lain perkataan tu. Apa al-azam? Tak ingat gitu. Yang pemimpin tu. Mana itu? Tak jumpa. Dia ada pemimpin atas hari, ada lagi. Ada pemimpin atas hari. Tak apa. Lepas tu dia kata, Syekh Adami rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa yang menikahkan perempuan yang tiada bagi perempuan tersebut wali sama sekali ialah orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada qadi di dalam negerinya. Contoh orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada qadi ialah hakim. Tengok, qadi bawah sekali, lepas tu hakim. Hal ini berlaku kerana atas pada hakim tu sultan. Hal ini berlaku kerana setiap orang yang bergelar sebagai hakim sedangkan perempuan tersebut berada di bawah wilayah ke negerinya,
maka harus bagi hakim tersebut menikahkannya dengan seorang lelaki yang lain. Jadi taraf qadi dengan hakim, hakim tinggi lagi. Qadi rendah sikit, atas pada qadi hakim, atas pada hakim sultan. Adapun khalifah, dirinya juga boleh menikahkan seorang perempuan yang tiada sama sekali wali baginya. Khalifah memimpin lah. Bukan itu sahaja, bahkan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa khalifah bagi qadi tersebut akan menikahkan perempuan, bahawa khalifah bagi qadi tersebut, khalifah berganti yo. Khalifah bagi qadi, telah menjelaskan Tuhfah. Khalifah bagi qadi, khalifah bagi qadi. Khalifah ni maksud lain ni. Kalau khalifah bagi qadi, khalifah bagi qadi akan menikahkannya meskipun dirinya berkehendak kepada Al-Imam Al-A'zam. Atas kali Al-Imam Al-A'zam. Baru ingat, Al-Imam Al-A'zam tu pemimpin, mimpi atas kali. Khalifah bagi qadi tersebut akan menikahkannya meskipun dirinya berkehendak kepada Al-Imam Al-A'zam menikahkannya sekalipun. Hal ini berlaku kerana segala hukum itu tertakluk perjalanannya ke atas khalifah. Perkara itu telah dipegang dan dijazamkan oleh para ulama al-ashab asy-Syafi'iyah. Namun begitu, terdapat satu pandangan ulama yang ganjil, iaitu qadi boleh melaksanakan akad nikah tersebut dengan sendirinya tanpa berhajat kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya seperti mana hakim ataupun sultan. Khalifah bagi qadi ni, cek balik ni, apa dia tu? Khalifah bagi qadi. Khalifah ni tinggi betul ya. Jadi dia kata khalifah boleh untuk menikahkan perempuan tersebut. Qadi tak boleh. Qadi dia kena ada persetujuan daripada orang lebih tinggi pangkat dia, contohnya hakim ataupun sultan. Perkara itu telah dipegang dan dijazamkan oleh para ulama al-ashab asy-Syafi'iyah. Namun begitu, terdapat satu pandangan ulama yang ganjil, iaitu qadi boleh melaksanakan akad nikah tersebut dengan sendirinya. Ini gharib. Pandangan yang mu'tamadnya ialah kalau qadi nak laksanakan juga perlu izin orang yang lebih tinggi pangkatnya, iaitu hakim ataupun sultan. Nak nikahkan siapa? Nak nikah tadi tu, nak nikahkan perempuan yang tak ada wali tu. Sebab asalnya nak menikahkan perempuan tak ada wali, sultan. Maknanya orang yang pangkat dia tinggi. Jadi kalau qadi bawah sultan, jadi boleh qadi menikahkan dia dengan dapat izin sultan, boleh. Lantikkan sultan, boleh. Tapi kalau tidak, tak boleh. Tanpa berhajat kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya seperti mana hakim ataupun sultan. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni telah menyatakan bahawa dikatakan orang bahawasanya pendapat yang ganjil tersebut dipelopori oleh Syekh Abu Yahya Al-Balkhi rahimahullah. Sesungguhnya beliau ketika menjawab jawatan qadi di Damsyik, beliau telah menikahkan seorang perempuan dengan sendirinya tanpa merujuk kepada orang yang lebih tinggi nisbah pangkatnya seperti hakim ataupun sultan. Para ulama menyatakan bahawa inilah perkara yang pelik terjadi kepada Syekh Abu Yahya Al-Balkhi rahimahullah. Bukan itu sahaja, bahkan tidak akan menjadi pelik jika orang lain daripada kalangan qadi juga akan mengikuti jejak langkahnya, bahkan orang yang berkeyakinan dengan apa yang dibuatnya itu benar. Jadi ini cerita berkenaan dengan Syekh Abu Yahya Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Dia seorang qadi di Damsyik. Dia menikahkan orang tanpa persetujuan ataupun keizinan rujuk kepada orang yang lebih tinggi pangkat dia, iaitu hakim dan sultan. Maka dia kata ni satu benda yang pelik. Tambah pelik lagi, tak akan jadi pelik lagi kalau orang ikut dia. Memang tak ada apa, sebab dia dah buat, dia qadi di Damsyik, dia buat begitu dan orang ikut dia, jadi rujukan pula. Jadi itu satu benda yang tidak patut diikuti katanya. Ni atas pandangan yang gharib lah. Tak pandangan mu'tamad kata tak boleh, kenalah qadi itu menikahkan dia dalam keadaan mendapat persetujuan ataupun lantikan daripada orang yang atasnya, iaitu hakim ataupun sultan. Al-Imam Al-A'zam menikahkan perempuan yang tiada wali baginya. Ini pemimpin atasan. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku khilaf berkenaan dengan keharusan Al-Imam Al-A'zam menikahkan seorang perempuan yang tiada wali baginya sama sekali. Khilaf.
Pertama, boleh mewalikan perempuan tersebut dalam pernikahan. Hal ini berlaku kerana tidak ada sesiapa lagi nisbah pangkatnya lebih tinggi daripadanya yang boleh menikahkannya. Dia tinggi lagi, tinggi pada qadi, tinggi belaka. Pandangan yang asah, tidak boleh dirinya menikahkan perempuan yang tiada sama sekali baginya wali. Sebab yang patutnya buat begitu sultan, bukannya al-imam al-a'zam, berdasarkan hadis as-sultanu waliyu man la waliyalah. Nisbah pandangan yang pertama tadi, nisbah kata dia paling tinggi pangkat. Nisbah hak kedua kerana berdasarkan dalil as-sultan waliyu man la waliyalah, bukannya al-imam al-a'zam. Okey. Khalifah qadi. Ni khalifah qadi. Tu kata khalifah bi qadi. Khalifah qadi ni dia punya jawatan lain ni. Qadi lain, khalifah qadi lain. Dan orang yang lebih tinggi pangkatnya menikahkan perempuan tersebut dengan anak lelakinya yang kecil. Syekh Adamiri rahimahullahu taala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau salah seorang daripada mereka, iaitu salah seorang daripada khalifah qadi ataupun orang yang lebih tinggi nisbah pangkatnya daripada hakim, hendak menikahkan perempuan tersebut dengan anak lelakinya, anak lelaki khalifah qadi ataupun orang yang lebih tinggi pangkat tu, yang masih kecil, maka hukumnya seperti menikahkan perempuan tersebut kepada dirinya sendiri. Hal ini demikian kerana dirinya menjadi wali kepada perempuan tersebut kerana ketiadaan wali yang lain, sedangkan dirinya juga merupakan wali bagi anak lelakinya yang masih kecil dalam masa yang sama. Jadi khalifah qadi ataupun orang yang tinggi, lebih tinggi nisbah pangkat, contohnya sultan, nak menikahkan seorang perempuan yang tak ada wali dengan anaknya yang masih kecil. Jadi berlaku dua taraf, dua pihak. Dialah yang menjadi pihak ijab, dialah yang menjadi pihak qabul. Nisbah ijab, dia itu menjadi wali kepada perempuan tu sebab dia tak ada wali. Nisbah anak lelaki pula, dia menjadi wali sebab anak lelaki dia masih kecil, dia tidak sah untuk qabul nikah. Jadi dia pula hak jadi wali. Tu dia kata maka hukumnya seperti perempuan seperti menikahkan perempuan kepada dirinya sendiri. Khalifah qadi dan orang yang lebih tinggi pangkatnya menikahkan perempuan dengan anaknya sendiri dengan izin mutlak. Syekh Adamiri rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa masalah yang disebutkan sebelumnya, iaitu keharusan orang yang punya pangkat lebih tinggi daripada qadi menikahkan anak lelaki yang kecil dengan perempuan tersebut, itu hanya berlaku jikalau perempuan tersebut menyebutkannya ketika perempuan itu memberikan keizinan padanya untuk menikahkan diri perempuan tu. Kalau dapat izin baru boleh. Maka adapun jikalau perempuan tersebut memberikan keizinan secara mutlak, yakni secara umum untuk menikahkan dirinya, tadi secara khusus untuk nikah dengan anak sultan tu contohnya, ni secara umum, boleh nikah dengan siapa-siapa, maka pada keharusan dirinya menikahkan dengan anak lakinya itu berlaku khilaf. Tadi untuk anak sendiri, perempuan tu beri izin untuk nikahkan dengan anak dia, apa boleh. Tapi ni sekarang ni dia beri izin secara umum ataupun mutlak, iaitu boleh nak nikah dengan siapa-siapa, wahai sultan contohnya. Jadi boleh tak dia nikah dengan anak dia sendiri? Khilaf. Syekh Al-Hanati rahimahullah ta'ala telah menceritakan perselisihan pandangan tersebut pada masalah memberikan keizinan secara mutlak oleh perempuan itu. Khilaf, ada yang kata boleh, ada yang kata tidak, tanpa dia mentarjihkan mana hak sahih, mana hak dhaif. Tidak dibolehkan. Jadi ada pandangan kalau khilaf, ada yang dia tidak tarjih, ada. Banyak disebut, contoh dalam kitab adalah Imam Rafi'i. Imam Nawawi biasanya nukil Imam Rafi'i sebut khilaf tanpa ada tarjih. Dia panggil. Syekh Ibn Hajar pun akan sebut haka sekian ulama al-khilafah bila tarjih. Ada, biasa tu berlaku. Tidak dibolehkan seseorang mewakilkan orang lain, sama ada seorang atau dua orang, untuk memerintah ijab dan qabul. Apa dia ni? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa tidak boleh seorang wali yang mengungkapkan lafaz ijab qabul, ijab nikah sahaja, mewakilkan orang lain untuk mengucapkan lafaz qabul nikah. Sekarang ni dia ahli untuk ijab nikah, wali lah, dia wali. Dia wali, tapi wali yang ada hak untuk lafaz ijab. Saya nikah kat akad nikah. Dia tak boleh mewakilkan orang lain untuk mengucapkan lafaz qabul. Tak boleh. Lepas tu siapa yang kalau nak wakil qabul tu? Si pengqabul tu lah yang boleh wakil orang lain. Dia tak boleh. Dia sebab dia ada hak untuk ijab saja. Jadi tak boleh. Bukan itu sahaja, bahkan seorang wali juga tidak boleh mewakilkan orang lain untuk mengucapkan kedua-dua lafaz ijab dan qabul. Lagi aula,
Perkara ini berlaku seperti mana tidak bolehnya seorang wali memerintah dua taraf akad pernikahan, iaitu ijab dan qabul pernikahan, kecuali datuk sahaja. Pada masalah yang telah dibahaskan, masalahnya tu buanglah, yang telah dibahaskan pada saat topik sebelumnya. Tambahan lagi, perbuatan wakil itu mencerminkan segala perbuatan orang yang mewakilkan dirinya. Oleh itu, jikalau yang mewakilkan orang lain pun tidak dapat memerintahkan ijab dan qabul nikah sekaligus, maka orang yang diwakilkan juga tidak boleh juga berbuat sedemikian. Sekarang ni dia nak mewakilkan seseorang untuk ijab dan qabul. Dia sendiri pun tak boleh nak ijab dan qabul dalam masa yang sama, apatah lagi mewakilkan orang lain untuk ijab dan qabul. Tak boleh lah. Orang yang sama nak ijab dan qabul pun tak boleh, apatah lagi nak mewakilkan orang lain, lagi tak boleh. Lepas tu hak tadi, wali tadi, hak dia ialah untuk ijab saja. Tiba-tiba dia mewakilkan orang lain untuk qabul nikah dia, tak boleh juga. Yang bolehnya ialah dia mewakilkan orang lain untuk ijab, tolong ijab, boleh, sebab dia hak untuk ijab. Dan orang yang nak qabul nikah tu mewakilkan orang lain untuk qabul untuk dia, baru boleh. Sebab dia ada hak untuk qabul. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa pendapat di atas berlaku kepada selain datuk lah. Datuk kita dah bahas tadi. Namun begitu, terdapat pandangan kedua yang menyatakan bahawa diharuskan bagi seorang wali yang mengungkapkan lafaz ijab mewakilkan orang lain untuk mengucapkan lafaz qabul nikah. Ada khilaf pula. Biasalah tu pekoh tu. Hal ini berlaku kerana terdapat berbilang orang yang terlibat dalam akad pernikahan tersebut. Tu ilah bagi kata harus. Bilang orang ni sekarang ni wali dia ijab, dia wakilkan orang lain untuk seorang orang qabul. Kan dua orang tu. Dia tidik ke situ. Kan dua orang, tak kira satu. Dalam hadis kan sebut, seorang wali, seorang calon suami, dua orang saksi. Dapat lah tu. Dia kira begitu. Hal ini berlaku habis. Bukan itu sahaja, bahkan sebahagian ulama menyatakan bahawa hanya harus bagi datuk mewakilkan orang lain untuk mengungkapkan salah satu daripada ijab dan qabul pernikahan tersebut, bukan selain daripada datuk. Tadi datuk tu, datuk kan boleh ijab dan qabul. Dia saja yang boleh untuk mewakilkan orang lain, tolong qabul untuk dia, dalam keadaan dia ijab, ataupun dia yang qabul, orang ijab, boleh. Sebab dia ada hak dua-dua. Sekarang ni orang yang tadi tu, wali yang biasa tu, tak ada hak untuk ijab dan qabul sekaligus. Jadi tak boleh dia mewakilkan orang lain untuk ijab dan qabul juga. Dan ataupun dia wali hanya boleh ijab saja, dia tidak boleh mewakilkan orang lain untuk qabul, tak boleh. Qadi atau khalifahnya qadi mewakilkan seorang yang lain atau dua orang yang lain untuk mengungkapkan lafaz ijab dan qabul nikah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa harus bagi qadi dan khalifahnya qadi mewakilkan seorang yang lain untuk mengungkapkan lafaz ijab ataupun qabul nikah, ataupun mewakilkan dua orang yang lain untuk mengucapkan lafaz ijab dan qabul. Hal ini berlaku kerana qadi ataupun khalifahnya mempunyai hak kewalian secara umum. Kalau untuk qadi boleh pula. Contoh qadi nak ijab, jadi siapa nak qabul? Dia wakilkan orang lain untuk qabulkan dia punya pernikahan, boleh. Ataupun dia malah dia malah nak ijab, dia suruh wakil ijab dan qabul seorang. Dia ijab untuk Ahmad, ijab untuk Muhammad, qabul. Boleh juga. Sebab ilah dia ialah dia ada kewalian yang umum, bukan kewalian khusus. Hak tadi tak boleh sebab kewalian khusus. Kalau wali yang ijab, contoh pak dia ataupun sepupu dan sebagainya, itu khusus. Untuk dia bukan untuk umum. Jadi bila khusus, maka khususlah. Kalau dia untuk hak ijab saja, dia tak boleh mewakilkan orang lain untuk qabul. Tapi kalau dia ada hak ijab dan qabul, baru dia boleh mewakilkan orang lain untuk qabul ataupun ijab, macam datuk tadi. Datuk mewakilkan orang lain mengucapkan lafaz ijab ataupun qabul. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa jikalau datuk kepada seorang cucu lelaki dan seorang cucu perempuan mewakilkan orang lain untuk mengungkap salah satu daripada taraf, taraf ni itulah ijab ataupun qabul, salah satu daripada taraf ijab ataupun qabul akad nikah tersebut, iaitu ijab nikah ataupun qabul nikah, iaitu taraf tu, maka berlaku khilaf, boleh ke tak? Tadi dah bahas ni, ulang balik. Jadi berlaku khilaf, boleh ke tak seorang datuk yang ada hak ijab dan qabul mewakilkan orang lain untuk mengkabulkan pernikahan dia? Maka berlaku khilaf. Harus datuk mewakilinya kerana datuk boleh memerintah dua lafaz ijab dan qabul tersebut. Noktah pertama. Kedua, zahir pandangan Imam Ibn Rif'ah dalam Kifayatun Nabih Syarah At-Tanbih tidak diharuskan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menyatakan bahawa ini merupakan pandangan yang mu'tamad. Tak boleh. Menurut Syekh Khatib ini, pandangan mu'tamad, dia kata tak boleh. Ada gini
Tuhfah Nihayah Mughni bila kata pandangan muktamad dia. Bukannya dia muktamad ni sebenarnya muktamad dia, muktamad pengarang tu. Bila dia kata hadza qaul muktamad dia. Lepas tu kita pergi tempat lain, muktamad ni pula dah muktamad mana satu, ni muktamad dia punya pandangan. Pandangan muktamad dia hak ni. Sebab tu kadang-kadang bila kita banding Tuhfah Nihayah Mughni, muktamad dia ni, muktamad dia ni, ilah dia beza. Contoh seorang kata sah, seorang kata tak sah, ilah dia pasti beza, dalil mesti beza. Bahkan kadang-kadang dia nak rak pandangan yang kata tak sah, contohnya dia akan buat ghayah lah, walau kana sekian. Dia buat ghayatun liraddi dipanggil. Ghayah untuk rak pandangan kata walaupun ada pandangan kata gini tapi sebenarnya gini. Gitu. Tu. Selalunya Syekh Ibn Hajar lah buat gitu kat Syekh Romli. Kemudian mana tadi? Tambih habis. Pandangan ini disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Ramli rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Ramli dengan Syekh Khatib Syirbini ni biasanya samalah pandangan dia, kebiasaannya. Tapi ada juga yang beza. Hal ini berlaku kerana tidak lazim dan tidak semestinya harus seseorang memerintahkan ijab dan qabul nikah akan membawa kepada keharusan mewakili orang lain dalam urusan tersebut. Dia tilik ke situ. Walaupun dia ada hak untuk ijab dan qabul, tapi tak mesti dia boleh mewakilkan juga. Tu. Datuk mewakilkan dua orang lain mengucapkan lafaz ijab dan qabul. Datuk ni ada hak untuk ijab qabul. Sekarang ni dia wakilkan seorang ijab, seorang qabul. Okey. Syekh Khatib Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa jikalau datuk mewakilkan dua orang lain mengucapkan lafaz ijab dan qabul nikah, maka hukumnya harus dan sah pernikahannya. Harus pula. Tadi dia kata datuk mewakilkan orang lain mengucapkan lafaz ijab atau qabul, tu salah satu. Ni dia wakil dua-dua. Tadi salah satu. Kalau salah satu tadi, Syekh Khatib Syirbini kata pandangan muktamad tak sah, tak harus. Tidak harus. Hak ni dua-dua dia wakil. Beza. Tadi satu maknanya datuk, contohnya datuk ijab, dia wakilkan orang lain untuk qabul. Pandangan muktamad Syekh Syirbini kata tidak diharuskan, tidak boleh. Hak ni bukan datuk yang ijab, bukan datuk yang qabul, tapi dia wakil orang lain. Seorang ijab, Ahmad ijab, seorang qabul, Muhammad qabul. Hak tu Syekh Khatib kata sah. Pula dah. Qadhi menikahkan perempuan dengan sepupu lelakinya ataupun orang yang memerdekakannya. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau seorang perempuan telah berkata kepada sepupunya yang lelaki ataupun orang yang telah memerdekakannya, nikahkanlah oleh engkau akan daku. Satu. Atau nikahkanlah oleh engkau dengan orang yang engkau kehendaki, maka tidak boleh qadhi menikahkan sepupunya ataupun orang yang memerdekakannya dengan perempuan tersebut melalui izin sedemikian. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kata tadi, sirah ucapan dia kata nikahkanlah oleh engkau akan daku. Dia suruh nikahkan dia, bukan nikah dengan dia. Ataupun nikahkanlah oleh engkau dengan orang yang engkau kehendaki, bukan suruh nikah dengan dia. Maka qadhi tadi tak boleh nikahkan sepupunya tadi ataupun orang yang merdekakannya tadi dengan perempuan tersebut melalui izin sedemikian, kerana izinnya hanya suruh nikah dengan orang, bukan nikah dengan dia. Beza hak tadi tu. Hak tadi suruh nikah dengan dia. Tu boleh lah. Hal ini berlaku kerana perkara yang dapat difahami daripada keizinan perempuan tersebut ialah menikahkannya dengan lelaki ajnabi yang lain. Kalau dengan dia akan sebut secara sarih kata dengan kamu. Perempuan berkata kepada sepupu lelakinya, nikahkan akan daku daripada dirimu, bolehkah qadhi menikahkannya? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau seorang perempuan telah berkata nikahkan akan daku kepada dirimu, daripada dirimu. Dia disebut daripada ni sebab bahasa Arab je lah, ubah bahasa Arab lah. Kita translate harfan biharfin je. Maka berlaku khilaf ulama berkaitan keharusan qadhi menikahkan perempuan tersebut dengan sepupu lelakinya bila sepupu tadi kata nikahkan akan daku daripada dirimu. Khilaf. Pandangan pertama, Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menceritakan daripada pendapat sebahagian al-ashab asy-Syafi'iyah, dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dia kata harus bagi qadhi menikahkan sepupu lelaki itu dengan perempuan tersebut. Pandangan kedua pula Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala sendiri. Ni pandangan dia. Tadi tu dia cerita ya daripada pendapat sebahagian al-ashab, dan Imam An-Nawawi yang sebut gini, pandangan A harus. Pandangan B ni Imam Baghawi sendiri. Tidak diharuskan bagi qadhi menikahkan sepupu lelaki tersebut bersama sepupu perempuannya. Hal ini berlaku kerana hanya sahaja diberikan keizinan perempuan tersebut kepada sepupu lakinya sahaja, bukannya kepada qadhi. Mana? Tidak diharuskan bagi qadhi menikahkan sepupu lelaki tersebut bersama sepupu perempuannya.
Hal ini berlaku kerana hanya sahaja diberikan keizinan perempuan tersebut kepada sepupu lelakinya sahaja, bukannya kepada qadi. Betul lah. Jadi sekarang ni perempuan ni hanya mengizinkan seolah-olah sepupu tu menjadi wali kepada dia untuk nikah dengan orang lain, bukannya qadi. Jadi tilik pandangan B ni dia kata tidak sah, tidak boleh ni sebab tilik pada zahir keizinan perempuan itu suruh sepupu tu jadi wali untuk nikahkan dia dengan orang lain. Jadi qadi tak boleh nikahkan sepupu tadi tu dengan sepupunya yang laki tadi. Tu. Kalau pandangan A boleh. Selesai. Rehat sebentar. Lepas tu wali perempuan berada dalam keadaan ihram. Bolehkah menjadi wali? Lain pula tu. Usia haji. Mana tahu nak kahwin. Wih, panjang. Panjang. Panjang laju sikit. Panjang ni makna haji saja ni. Haji saja. Dalam bab ihram saja. Macam minggu lepas, wakil wali syaratnya macam wali. Dia tak fasik apa semua tu. Macam wali. Kalau dia, maksudnya wakil wali tu sifat dia boleh menjadi wali pada orang lain. Kalau tak dia kata dia boleh jadi wali lah. Kalau tak dia jadi wali, tak boleh. Tu dah sebut tu minggu lepas. Wana subi berdiri tau. Wali berdiri. Aduh. Jangan tengok online, insyaAllah ayah hak khatam. Siapa nak mari sila PM. Siapa nak mari sila PM tepi. Tepi kanan ke kiri boleh berlaku. Lepas tu masuk jadi 3 belah 7 pula. Tu yang budak Izzah habis exam. Kenapa? Akhir bulan 7 habis. Bulan 8 aku buat. Kalau depa nak, kalau depa nak lah, nak mau sudah je. Tak mau buat kat mana-mana. Salah tu tentang haid je. Memang aling haid. Tak masuk istiadah langsung lah. Tanya, 6 muka dia nukil-nukil lah. Nukil min haitok min jakawin ikenok Aisyah Bajuri. Itu lah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita buat bukan ni sekejap. Ha? Yang lahir. Boleh? Boleh. Tapi kalau boleh. Kalau dalam nama ke apa balik. Program tu daurah kau macam mana? Daurah sehari habis dah. Pengajian. Kalau pengajian dengan budak Iniza tu nak terang lama lah. Kalau program tu boleh ya, tak salah. Bab yang lama tu bab nak bagi dobit je. Kalau pengajian ni terang hurai panjang lah. Tak ada lah suruh dobit-dobit apa. Ikut dia nak dobit ke tak. Potong bulu. Makruh. Orang nak sembelih lah. Betul? Isteri ada bulu. Dia tak nak potong. Suami dia nak bersama dengan dia tapi tak suka. Potong lah makruh pun. Tapi dia Tak haram. kalau suami tak suka tu maknanya dia potong lah. Macam mana? Suami tak suka makruh? Tapi dia tak nak potong sebab makruh nak potong. Jadi haram tak? Payah. Muskil kat tu. Mana tu nak utama Kalau kaedah utama hak Allah Ta'ala. Tapi hak tu sekadar makruh. Hak ni wajib. Wajib ke tak bagus ke soalan. Contoh kalau suami bercerai cukup. Bila suami suruh jadi wajib lah. Tu canggah lah asyarak lah. Makruh tu. Tapi tengok macam contoh puasa Arafah tak perlu izin suami. Tapi kalau suami larang, suami nak sama dengan dia, tak boleh tak boleh puasa. Tapi dia suruh izin tak izin. Arafah dengan tu Asyura, puasa sunat, hak lain kena izin lah. Dengan puasa wajib qadha yang muassa' kena izin. Kalau yang mudayyak tak boleh. Mudayyak nak masuk Ramadan dah. Tu tak boleh tak payah izin dan tak boleh buka sebab memang wajib qadha dah. Hak Allah Ta'ala wajib. Hak Allah Ta'ala wajib, hak suami wajib. Jadi hak Allah Ta'ala yang diutamakan. Macam dalam Majmu'ah baca Ibn Abbas kata, apabila seseorang perempuan tu istiadah tengah semayang, suami nak mari jima', as-salatu a'zam, mayang tu lebih utama, lebih besar. Lepas tu pas tu baru jima'. Gitu. Tu kalau wajib dengan wajib lah. Ini sekarang ni hak Allah Ta'ala makruh. Lepas tu suami pula suruh contohnya. Kalau suruh tu makna jadi wajib lah. Lepas tu macam mana? Adakah waktu tu gugur makruh tu? Tu boleh tahan. Itu puasa tu makruh dia berhenti kan? Macam mana? Puasa sunat kan? Puasa sunat kalau berhenti tengah jalan. Kalau berhenti tengah jalan tak ada apa-apa makruh. Ni kalau suami nak apa yang makruh? Dia tak jadi makruh sebab dia sebab suami nak hak Allah Ta'ala yang bukan wajib bertembung dengan hak manusia yang wajib, hak manusia atas lagi. Macam contohnya mayang sunat mak panggil boleh batal. Tapi kalau
mayang wajib, mak panggil, oh tak boleh batal. Itu dalam kasyaf tu saja je lah sebut. Ha? Sama lah nama-nama. Itu dia suku utamaannya. Kalau mak dengan pak panggil, siapa kena pergi dulu? Oh. Panggil lah. Itu sebenarnya sunat. Main wajib tak boleh. Bab tembung wajib. Oh, nak cari hasiah. Cari hak satu je dia. Hak satu yang tembung kau macam mana. Hai. Lagu rock eh. Sambung kata dia. Sikit lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Mana dia? Apabila perempuan tidak ada wali baginya. Senang ni. Dan jika tiada bagi seorang yang aqrab. Dan jika tiada bagi seorang yang aqrab, wali aqrab, dan wali yang ab'ad daripada segala asabah wali tadi, dan yang memerdekakan dia, yang memerdekakan perempuan pun tiada, tak ada berlaku. Aqrab tak ada, ab'ad tak ada, asabah tak ada, orang yang memerdekakan dia pun tak ada, dan segala asabahnya yang memerdekakan dia pun tiada, tak ada juga, tak ada, habis berlaku. Maka berpindahlah wali pula kepada yang memerdekakan akan yang memerdekakan akan dia, akan orang yang memerdekakan. Payah itu. Ini kalau ada lah. Tu nombor satu kata, dinamakan dia mu'tiqul mu'tiq. Mana mu'tiq yang pertama tu dia bekas hamba. Yang memerdekakan dia mu'tiq yang kedua, atas tu. Yakni berpindah wali kepada mu'tiqul mu'tiq, iaitu penghulu yang pernah merdeka akan sahaya yang pernah memerdekakan si Hindun masalah. Jadi Hindun ni sekarang, Hindun ni bekas hamba. Dia jadi merdeka sebab apa? Sebab Ahmad membebaskan dia. Ahmad ni pun dulu bekas hamba. Siapa yang membebaskan dia? Muhammad. Jadi kalau Ahmad ni pun tak ada, Muhammad jadi wali dia. Jauh tu ni. Dan jika ia orang yang memerdekakan akan memerdekakan tadi pun tiada, maka segala asabah nyonya orang yang merdekakan akan merdekakan. Mu'tiqul mu'tiq lah. Asabah mu'tiqul mu'tiq. Maka jika tiada pula, maka hakimlah yang menikahkan dia perempuan tadi dengan wali, dengan sebab wali am. Dengan sebab wilayah yang umum. Nombor dua, dengan rentahan secara umum, iaitu wilayah amah. Selesai. Tu tertib lah. Kalau tak ada mu'tiq, asabah mu'tiq pun tak ada, mu'tiqul mu'tiq tak ada juga, asabah mu'tiqul mu'tiq tak ada juga, pergi pada hakim. Kemudian habis. Beberapa masalah yang dipindahkan wali dari wali aqrab kepada hakim. Bukannya wali ab'ad. Dulu wali aqrab pada wali ab'ad. Ni wali aqrab terus direct. Fast track kepada hakim. Tak ada dah wali ab'ad. Dan demikian lagi hakim jadi wali pada beberapa masalah, setengahnya masalah. Pertama, ketiadaan wali sekali-kali. Nak wali akrab je, nak wali ab'ad je mananya? Wali langsung tak ada. Atau ihram walinya, seorang perempuan tadi, wali akrab dia sedang ihram, boleh pindah ab'ad tadi, hakim yang nikahkan. Maka tiada harus ab'ad menikahkan dia kan perempuan tadi masa ada wali yang akrab ihram. Nombor 3, lihatlah Minhajul Talibin dan Tuhfah. Selesai. Wali perempuan berada dalam keadaan ihram, bolehkah menjadi wali? Kata musannif, ihram walinya. Syekh Adamili rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhi Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syibini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa jikalau salah seorang daripada dua orang yang berakad, sama ada wali perempuan ataupun bakal suaminya, berada dalam keadaan ihram, maka tidak sah pernikahannya jikalau mereka melakukan akad pernikahan. Hal ini berlaku kerana orang yang berihram itu ternafi padanya untuk melaksanakan akad pernikahan, sama ada menjadi wali ataupun mewakilkan orang lain pada kedua-dua ungkapan nikah atau ijab dan qabul nikah. Iaitu ijab dan qabul nikah. Mewakil ke orang lain tak boleh, dia sendiri jadi wali pun tak boleh.
Bukan itu sahaja, bahkan orang yang berihram juga tidak boleh melaksanakan akad nikah tersebut sama ada ihramnya itu bersangkut paut dengan ihram haji ataupun umrah, dan sama ada haji ataupun umrahnya itu sah menurut syarak ataupun fasad. Jadi mutlak tak boleh. Hal ini berlaku, nak tahu fasad ke dak apa semua tu, tu ngaji haji lah pula. Hal ini berlaku berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh bernikah dan tidak boleh meminang. Bernikah dia sendiri, menikahkan dia menikahkan orang lain, dia jadi wali. Tidak boleh meminang, minang pun tak boleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala telah mengeluarkan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggal orang yang berihram tidak boleh bernikah dan tidak boleh menikahkan. Imam Malik rahimahullahu taala telah meriwayatkan dari bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah menolak pernikahan seorang lelaki yang bernikah dalam keadaan dirinya sedang berihram. Sayyidina Umar, sahabatlah. Imam Al-Baihaqi rahimahullah telah meriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyib bahawa seorang lelaki telah bernikah dalam keadaan dirinya berihram. Maka ijma' segala ulama Madinah membuat keputusan supaya pernikahannya itu dibubarkan, tidak sah. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, haram hukumnya jika seseorang yang berada dalam keadaan berihram melakukan akad nikah. Haram. Mana ini haram lagi tak sah. Bukan itu sahaja, bahkan pernikahan yang dilaksanakan tersebut tidak sah dan juga tidak dikenakan fidyah kerana tidak hasil sebarang maksud dan tujuan. Pandangan ini juga dipegang oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan Imam Malik rahimahullahu taala. Ni satu lagi. Jadi kalau dalam kitab contoh mazhab kita, mazhab lupa makin kopi. Batuk asal lain. Kalau kitab mazhab kita, contohlah kitab apalah mazhab kita yang bila disebut Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, contohnya Majmu', itu tak semestinya itu pandangan mazhab dia. Dia seolah macam Imam Syafi'i berkata, belum tentu itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Yang nak tahu dia mazhab mana, pergi tengok kitab dia, kitab mazhab dia. Kadang-kadang Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia akan sebut Imam Ahmad wa ashabuhu, tu ashab Hanabilah. Jadi adakah itu pandangan muktamad dia atau pergi rujuk pada kitab mazhab Hanbali? Dia tak boleh pegang itu je. Pegang situ je lagi silap. Sebab contoh niat puasa 6 mazhab Maliki tafsir banyak. Selama ni kalau kita dengar Imam Malik makruh, noktah situ je. Jadi ashab Maliki dia bahas detail. Kenapa makruh? Ada yang tak makruh? Dia detail. Ulama Maliki dia hurai detail bab tu. Mana selama ni kalau kita dengar Imam Malik kata makruh, mazhab Maliki makruh. Tak, belum tentu Imam Malik kata makruh, belum tentu mazhab Maliki makruh juga. Jadi kena rujuk pada kitab dia. Jadi tak boleh semata-mata bila kata Imam Ahmad kata sekian, maknanya mazhab Imam Ahmad gini. Kalau tak jadi Wahabi tu ni. Wahabi pun sama juga. Ampun ni mazhab Syafi'i tapi tak ikut pandangan Imam Syafi'i. Tu silap dah. Mazhab Syafi'i ni macam madrasah tu. Dia tu Imam Syafi'i tu guru besar. Guru besar tu dia akan buat mesyuarat. Dia tak akan buat keputusan sendiri-sendiri dia. Dia mesti mesyuarat nak menghasilkan keputusan. Jadi ada orang kanan dia, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Haramain apa semua tu, Ashabul Wujuh apa semua tu. Sampailah mutaakhirin, hak mana yang akhir sekali ditapis, hak tu muktamad. Tu pun muktamad isi mutaakhirin pun dah hasil daripada tapisan-tapisan daripada sejak sebelum Imam Nawawi, selepas Imam Nawawi sampai ke zaman dia. Dari sudut dalilnya, dari sudut nasnya, mana hak betul, mana salah. Sebab tu ada pandangan mengatakan Imam Nawawi sebelum kitab-kitab Imam Nawawi kalau nak keluar hukum hati-hati. Sebab Imam Nawawi sudah tapis. Macam dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah oleh Imam Ad-Darimi. Dia tulis tebal 500 muka surat. Jadi Imam Nawawi kata tulis tebal tu ada yang betul, ada yang tidak. Jadi dia yang tolong tapis. Jadi kalau kita terus baca hak tu tanpa kita mengaji dulu ataupun kita baca lah hak majmuk, boleh jadi ngarut lah kita. Boleh jadi ada benda yang tidak muktamad dalam mazhab, kita pegang kata itu pandangan muktamad. Tu yang kena rujuk juga yang Imam Nawawi tapis lagu mana. Imam Darimi kata tidak ada umur mana yang dihukumkan haid. Mana-mana umur saja, mana-mana keadaan keluar darah haid. Habis cerita kita. Itu bukan pandangan mazhab, itu pandangan dia. Qala Imam Darimi. Lepas tu Imam Nawawi pun kata as-sawabu sekian-sekian. Pandangan yang sawab dan mazhab kitanya ialah 9 tahun.
Atau khilaf 9 tahun tu adakah awalut tasi'ah, awal 9 tahun, ataupun separuh 9 tahun, ataupun cukup 9 tahun, iaitu awalul asyirah. Dia gitu. Jadi kalau nampak macam ni, oh ya aling gitu tak, belum tentu. Imam Malik kata gini, belum tentu Malikiyah kata gini. Itu. Dipisahkan dan dibubarkan pernikahan antara pengantin tersebut tanpa melalui perceraian, sebab tidak sah. Bila perceraian ni berlaku bila sah baru cerai. Ni tak sah. Namun begitu Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Ats-Tsauri rahimahullah telah berpandangan bahawa pernikahan tersebut sah dan tidak haram jika berlaku daripada orang yang sedang berihram. Ni pandangan dia. Belum tentu mazhab Hanafiyah begitu. Mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bernikah dengan Maimunah dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berihram. Dia berhujah dengan hadis itu. Maka para ulama menjawabnya dengan bahawasanya terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bernikah dengan Maimunah dalam keadaan diri baginda sudah halal, yakni bebas daripada larangan-larangan ihram. Ada hadis lain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah ketika sudah tahallul. Dipanggil kita dah sebut dah itu, at-tahlil ada macam-macam tempat. Kalau at-tahlil dalam bab sembahyang, salam. Sebelumnya haram makan minum, selepasnya boleh. At-tahlil dalam bab haji, sebelumnya haram buat tu, haram buat ni, haram tu, lepas dah tahlul boleh. Kemudian cerai talak 3. Cerai talak 3 dia kena menikah dengan orang lain dulu, kena jimak, kena setubuh, lepas tu cerai, baru dia boleh nikah semula. Tu at-tahlil, nak menghalalkan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Kemudian kata musannif pula, tu apabila berlaku dua hadis yang bercanggah, maka gugur untuk berdalil dengan dua hadis ini. Tu kaedah dia. Jadi dua hadis yang bercanggah. Orang yang sama, Maimunah nikah dengan Nabi SAW. Dua hadis yang bercanggah. Seorang kata nikah ketika ihram, seorang kata tidak. Maka bila bercanggah dua ni, kaedahnya kena gugur dua dalil. Dua dalil itu tak boleh guna. Sebab tu kena berhajat pada orang peka nak faham hadis. Jadi faham hadis tak boleh sahih ya. Buh lalu dah. Imam Muslim rahimahullah taala dan selainnya telah meriwayatkan bahawasanya Sayyidatuna Maimunah telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bernikah denganku dalam keadaan kami berdua sudah halal dan bebas daripada larangan ihram. Itu ucapan daripada Maimunah sendiri. Sayyiduna Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu telah menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bernikah dengan Maimunah dalam keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sudah tergantung dalam keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah halal sebenarnya tu, jatuh tu, sedangkan dirinya ketika itu sebagai utusan. Dirinya siapa tadi? Sayyidina Abu Rafi' menjadi utusan kepada Nabi. Hadis ini dikirakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sa'id bin Musayyib telah menyatakan bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah berlaku waham padanya dalam masalah ini. Masalah apa? Masalah yang kata Maimunah menikah dengan Nabi ketika ihram. Tadi tu. Ada yang kata apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mana tadi? Mana tadi mereka hujah jawabnya okey. Dia kata waham sebab apa? Sebab Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan dua hadis dengan benda berbeza, keadaan berbeza. Keadaan pertama dia kata Nabi SAW dengan Maimunah bernikah dalam keadaan ihram. Dan yang kedua pula dia kata dalam keadaan tidak ihram, berlaku waham situ. Tu Syekh Al-Khasm, S titik bawah tu sad Al-Khasm rahimahullah ta'ala telah menyatakan bahawa periwayat hadis jikalau dihukumkan waham oleh sebahagian ulama salah yang lain, maka tidak akan beramal sama sekali hadis yang diriwayatkan olehnya. Jadi ada dua kaedah pula. Tadi bertentangan dua hadis. Kalau bertentangan peristiwa sama, gugur dua-dua hadis itu, tak ada jadi dalil. Hak kedua pula, kalau ulama salah itu menghukumkan periwayat hadis itu waham, maka tidak boleh beramal sama sekali hadis itu dalam bab hukum, tak boleh. Sekarang ni Sayyidina Abdullah bin Abbas seorang dia kata satu keadaan dia kata Nabi SAW menikah dengan Maimunah dalam keadaan berihram. Dalam masa yang sama yang lain dia kata Nabi SAW menikah dengan Maimunah dalam keadaan tidak berihram. Jadi canggah dua tu, perawi yang sama.
Jadi waham di situ. Waham dalam bab ni lah. Dalam apa peristiwa ni. Bukan dia tu tak sekoh ke apa, bukan. Jadi gugur. Tambahan lagi ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata-kata sedemikian, umurnya dalam keadaan umurnya baru mencecah 6 tahun. Mungkin dia ingat tak ingat ketika tu. Masih budak-budak. Ni ihtimal yang dibawa oleh para ulama, bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas boleh bawa dua benda yang berbeza dalam peristiwa yang sama. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa boleh juga menanggung hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan ihram kepada bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tanah haram ataupun berada dalam bulan-bulan haram, bukannya ihram sungguh. Gitu pula dah takwil. Syekh Ibnu Abdul Bar rahimahullah telah menjelaskan bahawa riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Maimunah dalam keadaan bebas daripada ihram itu mencapai taraf mutawatir. Tawatir. Ni hujah-hujah lah kawan ni apa tadi ni. Hujah-hujah nak kata tak boleh wali jadi ihram. Wali yang ihram tidak boleh jadi wali ketika akad nikah. Lepas tu timbul dalil kata ni ada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Maimunah ketika dia tu berihram macam mana? Barulah dia bawa mari hujah-hujahnya, ada ta'arud hadis lah, canggah hadis dengan hadis lah, ada berlaku waham dalam peristiwa tu lah, ada yang perlu takwil lah, macam-macam. Syekh habis. Tu. Bukan itu sahaja, bahkan beliau menyebutkan bahawasanya dirinya tidak mengetahui sama sekali salah seorang daripada mana-mana sahabat yang muafakat dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berihram, sama ada ihramnya baginda itu dalam keadaan sah ibadatnya ataupun fasad. Memang sah lah. Dia nak kata tak ada seorang pun sahabat Nabi yang riwayat macam Sayyidina Abdullah bin Abbas yang kata Nabi menikah waktu ihram, tak ada. Dia seorang je. Dalam masa yang sama dia juga riwayat Nabi SAW menikah dengan Maimunah dalam keadaan tidak berihram. Habis, selesai. Orang yang luput hajinya sebelum tahallul, bolehkah bernikah? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa orang yang luput daripada pelaksanaan hajinya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada boleh ataupun tidak dirinya bernikah. Khilaf, pandangan yang asah tidak sah kerana dirinya masih berada dalam keadaan ihram. Yang kedua sah pernikahannya. Sekarang ni dia pergi haji, ihram dah. Cuma ada benda yang tak boleh buat. Ada benda yang tak boleh buat. Yang mana tak boleh buat dia menyebabkan tak dapat haji tu. Tapi dia sedang ihram. Boleh ke tak dia tu nikah? Dia nikah tadi. Boleh tak dia tu bernikah? Betul. Pandangan asah tak boleh juga. Sebab ialah dia masih dalam keadaan ihram. Tu ya. Walaupun tidak sah, walaupun luput haji dia, tak sempat nak buat apa benda yang menyebabkan hajinya tidak terlaksana. Walaupun fasad tadi dia sebut, walaupun fasad dan walaupun sah, tetap tak boleh sebab dia ihram. Pandangan kedua sah pernikahannya, sah sebab menilik kepada hajinya sudah luput. Tak boleh, tak sempat walaupun dalam ihram. Tu. Berpindah kepada wali yang jauh ketika wali yang terdekat berihram. Ni atas pandangan yang asah ataupun pandangan yang tadi yang saya bawa tu, tak berpindah lah, bahkan pindah pada hakim. Tapi kalau ikut kitab khilaf. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku perselisihan ulama terhadap perpindahan hak kewalian daripada wali yang terdekat, wali akrab, kepada wali yang jauh ketika wali yang terdekat sedang berihram, sama ada ihram haji ataupun umrah. Khilaf ulama kepada dua qaul. Pandangan yang asah tidak berpindah hak kewalian daripada wali yang terdekat kepada wali yang jauh. Ni pandangan Syekh Daud Al-Fatani tadi. Hal ini berlaku kerana wali yang terdekat itu masih kekal sifat ar-rushd, iaitu kecerdikan, dan kekal kebolehan tiliknya kepada orang lain. Jadi kalau yang pindah ab'ad tu sebabnya hilang hak kewalian akrab. Sekarang ni hilang tak hak kewalian akrab? Tak hilang, tapi terhalang dengan sebab ihram. Maka dia tak boleh pindah pada ab'ad, dia pindah kepada hakim. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa hanya saja tertegah melakukan pernikahan tersebut seperti mana ihram suami. Apa tadi? Tertegah melakukan pernikahan tersebut seperti mana ihram suami ataupun isteri menegahkan mereka berdua nyawa tak ada daripada bernikah. Itu dari sudut wali. Suami pun bakal suami ataupun bakal isteri yang sedang ihram pun tak boleh menikah juga, bukan setakat wali. Yang keduanya berpindah hak kewalian daripada wali yang terdekat kepada wali yang jauh. Ini pandangan kedua. Hal ini berlaku kerana wali yang terdekat itu hukumnya seperti orang gila. Dia kias itu. Seperti orang gila dah ketika ihram. Maka tidak akan ditunggu sehingga wali yang terdekat tersebut tahallul meskipun masih berbaki beberapa saat ataupun jam untuk dirinya tahallul sekalipun. Tu royah dia.
Perkara ini seperti mana tidak perlu menunggu budak-budak lelaki yang kecil baligh dengan sempurnanya tahun dan pemerdekaan hamba lelaki dengan adanya sifat, meskipun masih berbaki waktu balighnya dan sempurna sifat hamba untuk merdeka tersebut beberapa saat dan jam sekalipun. Jadi khilaf wali yang sedang ihram boleh ke tidak pindah kepada siapa yang akan menikahkan dia, adakah hakim ataupun wali abad, khilaf. Pandangan mu'tamad hakim, kerana masih kekal lagi hak kewalian wali aqrab, maka tidak boleh berpindah kepada wali abad. Itu kaedah dia. Sultan menikahkan seorang perempuan ketika walinya berihram meskipun terdapat wali yang jauh, wali abad. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa sultan akan menikahkan seseorang ketika mana walinya sedang berihram meskipun terdapat wali yang jauh sekalipun. Hal ini berlaku kerana ihram itu memberi kesan kepada terhalangnya akad berlaku dalam keadaan kekal hak kewalian wali yang berihram tersebut. Bukan itu sahaja, bahkan wali yang sedang berihram tersebut masih kekal sifat cerdiknya dan kebolehan untuk menilik. Hal ini berbeza jika wali tersebut safih ataupun cedera pada tilitnya. Nak kata sultan pun boleh menikahkan dia ketika wali itu ihram. Tu ya. Sultan menggantikan wali yang sedang berihram untuk menikahkan seseorang walaupun ihramnya sekejap. Jadi timbul soalan, kalau sekejap pun ganti juga. Ganti juga. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan sultan menggantikan wali yang sedang berihram untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah hak kewaliannya ketika waktu ihramnya pendek. Pandangan mu'tamad, meskipun wali tersebut berada dalam keadaan ihram yang sekejap selesai dah. Contoh sejam selesai. Dia lari, tawaf lari. Tidak boleh wali yang jauh menikahkan perempuan tersebut, bahkan tetap sultan yang menikahkan dia. Tak boleh, walaupun sekejap macam tadi, walaupun sesaat nak habis ihram, tak boleh. Tak boleh wali abad yang mengkahwinkan dia, tetap hakim tadi yang menikahkan dia ataupun sultan. Hal ini pun sama juga. Hanya sultan boleh, wali abad tak boleh lagi walaupun sekejap. Imam Al-Mutawalli rahimahullah, Imam Al-Haramain rahimahullah dan selain keduanya berpendapat sultan menggantikan wali yang berada dalam keadaan ihram yang panjang masanya sahaja, seperti mana wali ghaib. Dia wali ghaib, wali hilang diri, hak tu masa lama. Maka begitu juga kalau ihramnya panjang masa, baru sultan ganti. Adapun wali berihram dalam keadaan masa yang pendek, maka tidak boleh sultan menggantikan walinya yang sedang berihram tersebut untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah hak kewaliannya. Mari Bila ihramnya pendek tadi, maka tunggu selesai ihram, selesai dia jadi wali. Atas pandangan mu'tamad tak boleh wali tersebut yang menjadi wali boleh ganti dengan sultan. Boleh ganti dengan sultan, tidak boleh ganti dengan wali abad, ganti dengan sultan. Penghulu lelaki yang sedang berihram mengizinkan hamba lelakinya bernikah. Penghulu lelaki yang sedang berihram mengizinkan hamba lelakinya bernikah, boleh ke tidak? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa jikalau penghulu bagi seorang hamba lelaki sedang berada dalam keadaan ihram, maka tidak sah juga izinnya kepada hamba lelakinya untuk bernikah. Jadi sekarang ni wali penghulu, wali sama ada ihram haji ataupun umrah, sama ada sekejap ataupun lambat, sama ada ibadat manasik dia itu sah ataupun fasad, tak boleh. Begitu juga penghulu, dia tu berihram, tidak boleh beri izin. Tu. Penghulu perempuan memberikan keizinan bernikah kepada hamba lelakinya ketika sedang berihram. Tadi penghulu lelaki, ini penghulu perempuan pula. Penghulu perempuan khilaf pula dah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa berlaku khilaf jikalau penghulu perempuan yang sedang berihram memberikan keizinan kepada hamba lelakinya untuk bernikah. Pandangan asah menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' kata tidak boleh memberikan keizinan sama sekali kepada kepada penghulu perempuan yang sedang berihram. Pandangan kedua sah memberi keizinan kepada hamba lelakinya untuk bernikah. Itu penting, pandangan mu'tamad, pandangan asah dan sebagainya. Dia letakkan satu kaedah. Sekarang ni apa-apa jua keadaan, kalau ihram tak boleh. Nak penghulu lelaki ke, penghulu perempuan ke, wali yang tak sah, yang fasad manasik je ke, sah manasik haji umrah dia ke, umrah ihram dia pendek ke panjang, tetap tak boleh. Tak boleh jadi wali. Tu kena ganti sampai ke hakim, tak boleh wali abad ganti. Berlakunya zafaf isteri kepada suami yang sedang berihram.
Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa harus isteri yang berada dalam keadaan halal, isteri itu tidak ihram, lagi pula telah berakad nikah dengan suaminya sebelum suaminya berihram untuk berzafaf, yakni berpindah rumah daripada rumah keluarganya kalau nya perempuan kepada pangkuan suaminya ketika mana suami sedang berihram. Okey, sedang sekarang ni perempuan itu tidak berihram. Dia menikah sebelum suami itu berihram. Tengah-tengah suami dia tengah ihram, dah sahlah nikah. Tengah-tengah suami dia berihram, maka dia pun pindahlah rumah daripada rumah dia ke rumah suami dia. Boleh tak? Boleh. Sebab tak ada kaitan dengan akad nikah. Akad nikah lepas dah, selesai dah. Ni berpindah rumah saja dari sudut dia nanti lepas isteri atau lepas suami tadi lepas habis dah tahallul, bolehlah dia bersama dia malam tu. Tu ya. Malam ganti mari. Perempuan yang berihram berzafaf kepada suami yang halal ataupun muhrim. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa harus bagi isteri yang sedang berihram. Tadi yang tak ihram, ni ihram pula. Berzafaf, yakni pindah daripada rumah keluarganya kepada pangkuan suami, sama ada suami itu bebas daripada ihram ataupun sedang berihram. Bolehlah mutlak. Sebab ni bukan akad nikah. Tu ya. Ini pindah semata-mata, tak apa, malam ganti saja. Orang yang menjadi saksi sahkah ketika dirinya sedang berihram? Sekarang ni wali tak sah. Saksi macam mana? Minggu depan pula. Wallahu a'lam. Zafaf ni dia bincang juga sini. Boleh tak kita sebab ada kemungkinan untuk persediaan lima. Boleh? Boleh jadi. Boleh jadi sebab menyebabkan suami nak lakukan jima' ketika ihram. Boleh ya. Jauh ni tidak berlaku kalau ada tanah haram tu. Mana? Duduk di tanah haram tu. Boleh ya. Mak ni dipanggil hukum sekadar hukum ya. Dia tak bincang derah-derah lah. Mungkin mutawalat ada tu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Pendapat gharib dengan syadz tu sama. Gharib dengan syadz. Kalau Imam Nawawi dia kata gini, dia ataf ya, syadzun wa gharibun. Yang ataf itu. Ataupun dia tak buat ataf, syadzun gharibun gitu. Seolah-olah macam lebih kurang lebih kurang. Kalau fiqh lah. Ganjil lah ke dulu. Ganjil lah ke. Kalau hadis lain kot. Kalau hadis hasan gharib, dia tak ada hasan syadz. Kalau kita tak fiqh tu lah. Dia Imam Nawawi kita baca majmuk tu, dia akan sekali syadzun gharib. Gharibun syadzun. Boleh jadi ada lain, boleh jadi ya. Wallahu a'lam. Besar. Tak soalan? Tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.